Ya, sudah kita kembali lagi dan seperti yang kami janjikan kita akan terus saja bertanyakan soalan dengan narasumber kita yang telah jemput hari ini ke studio untuk membawakan segmen bicara undang-undang hibah harta kasih menyerlah. Dan yang berada di studio sekali lagi kami ingin berikan pada anda Yang Mulia Muhammad Effendi bin Junaidi. Jadi tuan, mungkin untuk pembukaan segmen hari ini hibah harta kasih menyerlah ni tuan. Mungkin sebagai mukadimah kalau tadi imbas kembali ni tuan, perjalanan di Rampai Pagi khususnya bagi segmen bicara undang-undang. Pada yang lepas kita ni ada membicarakan mengenai dengan perancangan harta dan pusaka. Jadi tuan ada mengongsikan ini semuanya manis-manis belaka sebenarnya, terutamanya kalau ada proses-proses yang mungkin terlepas pandang ataupun indah diberikan perhatian, ada sahaja masalah yang mungkin akan timbul. Jadi kalau hari ini rasanya merupakan kesinambungan barangkali tuan dengan topik yang akan kita sampaikan hari ini, hibah harta kasih menyerlah. Jadi berikan peluang pada tuan untuk memberikan sedikit mukadimah ataupun pengenalan untuk topik hari ini tuan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dua penyampai figura yang saya sayangi, yang saya segani, Hani dan Denny pada pagi ini sangat ceria di tahun 2023. Syabas juga diucapkan kerana kita dah masuk ke tahun yang kedua. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Moga senantiasa memberikan input kepada anda, kita semua yang memerlukan apa-apa intipati yang berkaitan dengan undang-undang syariah di mahkamah syariah. Baik, berbalik semula dengan isu hibah harta, kasih menyerlah. Rasulullah SAW pernah bersabda, bersedekahlah sehingga suatu masa nanti kamu akan jumpa seseorang yang akan membawa banyak hartanya. Tetapi ketika itu tiada seorang pun yang mahu menerima harta tersebut. Kenapa? Maka berkatalah orang yang tidak mahu menerima harta tersebut. Dini dia berkata, kalau Tuan memberikan semalam di saat aku susah, mungkin aku akan menerimanya. Tetapi pada hari ini, aku telah memiliki atas usahaku sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, hadis tersebut sebenarnya memberikan pelbagai persepsi. Sama ada ketika di dunia ini kita amat bakhil dalam pengurusan harta pusaka. Sama ada kita dengan sengaja ataupun tidak mengambil apa-apa inisiatif untuk memikirkan apa-apa instrumen yang terbaik dalam pengurusan harta dan pusaka. Baik, berkaitan dengan hibah. Hibah ni apa? Dini, hibah dalam bahasa yang mudah, dalam 20 minit ini, saya akan cuba berkongsi dalam bahasa yang mudah. Hibah ini ialah satu pemberian, pemberian dalam erti kata lain tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Berasal daripada perkataan Arab, wahaba, iaitu satu tabaruk, iaitu satu proses memberikan manfaat, kebaikan, pindah milik kepada orang lain daripada pemberi hibah. Dalam isu hibah ini, contohnya, saya ada satu pen. Pen yang saya sayang, kemudian atas dasar kasih sayang, semata-mata atas dasar kasih sayang dan bukan mengharapkan apa-apa balasan, saya serahkan kepada Dini dan Dini menerimanya, maka itu dikatakan hibah. Dan satu juga contoh, Hani pula adalah rakan baik saya ketika di universiti. Di universiti ataupun di tempat kerja, Hani lah tempat saya meluahkan masalah dan sangat memberikan dorongan untuk saya maju hingga ke tahap ini. Atas dasar kasih sayang saya dan kebaikan Hani yang telah berikan kepada saya, maka saya serahkan pen ini kepada Hani. Maka itu juga dikatakan hibah. Dan Hani telah menerimanya, itu dikatakan hibah. Tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Sebaliknya, jika ada beberapa keadaan tertentu, sama ada yang melibatkan di dalam hukum syarak atau undang-undang, kita mengharapkan ada intention lain. Kita nak mengharapkan supaya ada keuntungan sebaliknya. Maka itu bukan dikatakan hibah. Kalau bercakap kalau bercakap tentang hibah ini, maka tidak dapat tidak kita berbincang merujuk kepada satu akta, iaitu di Mahkamah Syariah sendiri kita dah ada Perintah Hibah 2018. Kalau kita dapat ditayangkan slide yang ketiga, misal kata, slide yang ketiga merujuk mengatakan bahawa hibah ini adalah merupakan pemberian semasa hidup, sesuatu hak harta kepunyaan kepada seseorang secara sukarela tanpa ada apa-apa balasan. Itu tafsiran di bawah bab 2-1 Perintah Hibah 2018. Manakala penerima hibah itu juga, dia menerima mengambil apa-apa yang kita hibahkan itu tanpa ada sedikit bayaran, tanpa ada apa-apa kepentingan-kepentingan lain dan kemudiannya dia memiliki dengan sempurna. Okey, dalam keadaan ini tuan-tuan, apa yang saya nak nyatakan di sini ialah pemberian secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan, tanpa adanya unsur ugutan dan sebagainya. Maka dengan syarat
harta itu dimiliki secara milkutam, iaitu secara milikan penuh oleh pemberi hibah kepada orang yang nak dihibahkan, penerima itu. Jika pemberi hibah, okey, dia masih belum mempunyai apa-apa autoriti, apa-apa kuasa penuh kepada harta-harta yang dimilikinya, maka dalam konteks itu, harta itu tidak boleh dihibahkan. Itu secara manualnya yang kita rasa boleh kita dedahkan kepada pihak penonton di luar sana tentang isu ini. Ya, dan kemudian sedikit lagi berkaitan dengan kedudukan ini, bagaimana beberapa kedudukan di dalam akta hibah itu, bagaimana contohnya kalau kita dapat melihat di dalam slide yang keempat. Dalam slide yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, ada beberapa contoh, iaitu dalam bab 5 syarat-syarat hibah yang sah, apabila contohnya saya beri dan kamu terima dengan nyata. Okey, ini yang sedang ditayangkan adalah slide yang kedua. Ini yang keempat, iaitu bila mana diterima dan apabila diserahkan, diambil, dan itu dalam keadaan yang sempurna. Begitu juga dalam keadaan contohnya pada kalau dapat dilihat pada rujukan C itu, saya berikan rumah ini kepadamu, maka rumah tersebut adalah hibah daripada harta tertentu jika A membuat hibah kepada B mengenai rumah itu secara keseluruhannya dan bukan untuk mendiami saja. Maka ini termasuk contoh-contoh yang dikatakan hibah yang sah. Sebaliknya, dalam yang kelima, slide yang kelima pula, bagaimana kedudukan hibah yang bergantung. Contohnya, saya membuat hibah kepada B mengenai sebuah rumah jika if B sudah berkahwin. Sah atau tidak? Maka dalam keadaan ini, sebarang hibah yang bergantung kepada berlakunya atau tidak berlakunya sesuatu kejadian di masa hadapan yang tidak jelas adalah tidak sah. Okey. Kemudian kita tengok pula slide yang keenam, iaitu dalam keadaan hibah bersyarat, iaitu kalau kata saya berikan rumah ini setakat sehingga mana kamu hidup, maka apabila kamu meninggal, maka saya nak ambil semula rumah ni. Maka dalam isu ini tuan-tuan, maka hibah itu adalah sah menjadi milik B itu tadi. Jadi kita jangan main-main. Tidak berkaitan dengan isu hibah bersyarat ini tadi, hibah itu telah pun dianggap sah. Walaupun syaratnya tidak sah, tetapi hibah itu boleh dianggap sah dan menjadi milik penuh B dan milikan ahli warisnya jika B itu tadi telah meninggal. Kemudian dalam contoh yang muka surat slide yang ketujuh pula, misal kata melihat dalam keadaan siapa yang mati dulu. Okey, ini dalam istilah undang-undang, dalam hukum syarak kita melihat dalam menyebut sebagai istilah umrah dan rukabah, melihat siapa mati dulu. Awak atau saya yang mati dulu? Jika awak mati dulu, saya akan ambil semula harta itu. Jika saya mati dulu, maka harta itu akan menjadi milik awak. Dalam keadaan ini, hibah itu pun dikira sah. Maka walaupun ada syaratnya yang tidak dianggap sah, tetapi hibah itu dianggap sah dan menjadi milikan penuh kepada penerima hibah itu. Ini konteks-konteks yang kita rasa beberapa contoh yang terdapat di dalam Perintah Hibah 2018 yang menjadi satu panduan kepada kita semua. Jadi pada permulaan tadi ada saya persoalkan apa perbezaan antara hibah dan juga harta pusaka. Rupa-rupanya menerusi penerangan Tuan tadi, hibah ini adalah merupakan salah satu alternatif perancangan harta pusaka sebelum faraid. Dan berbalik kepada apa yang Tuan kongsikan juga, hibah ini adalah merupakan sesuatu yang pemberian atas dasar kasih sayang, tapi juga ada syarat-syaratnya yang telah pun dijelaskan sebentar tadi. Bagaimana pula dari kesan pemberian hibah itu? Adakah ianya berkuat kuasa sebelum ataupun selepas kematian? Dan adakah ianya boleh ditarik balik oleh pemberi hibah tersebut? Baik, bagus soalan tu ya. Okey, menjawab soalan seperti ini, sidang penonton sekalian, pada sesi yang lepas juga saya dah menjelaskan terdapat dua perbezaan yang nyata di antara instrumen-instrumen tentang pengurusan harta pusaka, harta dan pusaka. Kalau hibah, ia berkuat kuasa ketika masih hidup. Bermaksud ketika penyerahan itu berlaku, A kepada B, ianya dalam konteks semasa A masih hidup dan ianya berkuat kuasa semasa A masih hidup. Berbanding dengan wasiat. Wasiat hanya berkuat kuasa setelah berlakunya kematian. Ketika itulah yang membezakan ini, Hani dan Dini. Kalau hibah, kita punyai apa-apa kuasa milik utama, kuasa penuh kepada apa-apa properti kita. Kita tiada limitation, tiada batasan untuk menyerahkan kepada sesiapa pun yang kita sayang dan berapa pun amount atau jumlah. Berbanding
Kalau kita tak sempat nak buat hibah, terutama contohnya, dia tak ada anak, kemudian dia tak sempat nak serahkan hibah, maka hibah itu akan dikembalikan kepada ahli waris yang lain jika tidak ada waris, kepada Baitul Mal. Berbanding kalau dia ada sesiapa yang dia nak bagi, contohnya anak angkat, anak dia hanya ataupun dia hanya memiliki anak perempuan saja, maka ketika itulah dia boleh serahkan sepenuhnya. Itu hak dia. Berbanding kalau isu wasiat hanya berkuat kuasa selepas kematian dan ianya tidak boleh melebihi 1/3. Dan ketika itulah jika hibah gagal dibuat oleh penonton, gagal dibuat oleh pemberi hibah, maka di situlah akan beralih kepada isu wasiat ataupun yang terakhir melibatkan isu jika wujud adanya baki, iaitu sistem faraid. Perlu saya tekankan, kita bukan nak menafikan tentang isu faraid, bukan. Tetapi berbalik kepada konsep asal, kita nak merancang sesuatu yang lebih baik demi panduan kita dan ahli waris yang bakal ditinggalkan. Kemudian soalan Hani tadi bagus. Kesannya, apa kesannya? Saya nak katakan di sini, secara umumnya, apa-apa pemberian hibah yang telah diberikan secara telus dan dengan kasih sayang dan diterima dan sempurna mengikut syarat dan hukumnya, mengikut perspektif undang-undang dan hukumnya, maka hukumnya tidak boleh ditarik balik. Walau bagaimanapun ada beberapa pengecualian. Perlu saya tekankan, isu yang timbul ni ialah berlaku apabila proses itu belum dipindahkan sepenuhnya. Ya, proses pemindahan itu belum, walaupun dia kata dia ada bagi, okey, saya dah buat sign dokumen, tapi belum dipindahkan. Maka ketika proses yang belum dipindahkan, kita panggil dalam undang-undang atau hukum syarak sebagai al-qabad. Proses qabad, pemindahan itu belum berlaku sepenuhnya. Di situlah mengundang tentang isu penarikan balik. Secara umumnya, hibah daripada bapa dan datuk kepada anaknya boleh ditarik balik. Tapi wahai suami-suami di luar sana, hibah kepada isteri pertama, hibah kepada isteri dua, walaupun berada di mana, Thailand dan sebagainya, maka ketika itu hibah kepada isteri itu tidak boleh ditarik balik. Itu spesialnya hubungan suami dan isteri itu tadi. Kemudian dalam pendapat isu yang timbul ini juga, Hanafi dia kata masih boleh tarik balik sebab proses qabad itu belum berlaku dengan sepenuhnya. Imam Hambali dan Syafi'i, dia kata berkaitan dengan rujuk fil hibah ni, dia kata tak boleh tarik balik, nanti buruk siku. Dalam bahasa mudah kita ni, dia kata sebabnya proses itu, dia kata kita dah bagi, melainkan dalam beberapa keadaan yang saya nyatakan tadi. Hibah daripada bapa atau datuk kepada anak. Selain daripada itu tak boleh tarik balik. Kemudian bagaimana nak tarik balik pula dini? Saya dah bagi pen dengan awak. Boleh tak saya tarik balik? Dalam kitab Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah mengatakan pasal 864, dia kata kalau selepas berlakunya penerimaan, boleh tarik balik dengan syarat persetujuan bersama. Okey, you nak bagi balik dengan saya, harta yang saya dah hibahkan pada you, boleh. Tetapi berdasarkan ini hanya isu tentang elemen persetujuan. Jika tak setuju, maka kita perlu berdebat dini. Kita pergi ke mahkamah untuk diputuskan di mahkamah. Ini berdasarkan kepada pasal 864. Pasal 865 pula mengatakan sebaliknya. Jika selepas menerima kita nak ambil balik, kemudian tak bersetuju, maka saya yang memberikan harta kepada dini ni tadi boleh dianggap sebagai perampas. Maka ketika itulah saya apabila berlaku elemen itu, maka saya yang perlu menanggung segala kerosakan yang berlaku. Sedikit saya nak mengatakan di sini, dalam isu hibah yang melibatkan pertunangan, masa bertunangan ni semua suka kentut pun wangi, semua manis ya. Tapi dalam keadaan tertentu, jika perempuan yang memutuskan, maka perlu tarik balik. Boleh balik-balik apa-apa harta yang telah dihibahkan. Kalau lelaki yang putuskan, nehi. Tak boleh. Perlu dinyatakan di sini, lelaki yang memutuskan pertunangan tak boleh dia tarik boleh balik. Simpan cincin. Boleh simpan. Tu pun kalau sanggup simpan. Alamak, masih nak simpan ke cincin pemberian X ni? Macam tu. Nak Sanggup buang sayang, nak mahal buang juga. sayang, mahal juga ni. Boleh So digadai. macam tu. Okey. Jadi dalam keadaan ini, tarik balik itu hanya boleh berlaku kepada bapa dan anak sahaja. Jadi penambahan sedikit ilmu di sini, kalau misal kata dia ada satu bahagian, kemudian sebahagian harta tu dah rosak dan sebahagian tidak rosak, maka dalam undang-undang, dalam konteks Majalah Al-Ahkam ini, dia kata mana-mana bahagian yang tidak rosak boleh ditarik balik.
Begitu juga mana-mana bahagian, misal kata sebahagian dah dijual, sebahagian yang belum dijual, berdasarkan kepada majalah Al-Ahkam ini dia kata boleh tarik balik kepada harta-harta yang belum terjual. Itu sedikit perkongsian. Alhamdulillah. Di atas keterbatasan waktu ni pun rasanya banyak sebenarnya soalan ini ditanyakan. Kami ingin bertanyakan dengan lebih lanjut lagi dengan Tuan, berdasarkan pengalaman Tuan bekerja selama 19 tahun dalam bidang ni Tuan. Tadi dia bercerita mengenai perdebatan. Kalau ada masalah tadi berdebat berjumpa tadi di mahkamah. Betul. Itu ingin bertanyakan pada Tuan mengenai pengalaman Tuan. Tapi sebelum itu juga ingin bertanya ni Tuan. Tadi ada diceritakan mengenai dengan proses hibahan ya, pemberian. Jadi adakah proses tersebut harus dilakukan di dalam mahkamah ataupun mempunyai dokumentasi yang tertentu, ataupun kalau bercakap-cakap ini saja aku membagi, adakah itu dikira proses hibah yang sah atau macam mana kedudukannya ni Tuan? Okey, baik. Menarik soalan tu. Okey, sebelum saya menjawab soalan Tuan Dini tadi, saya nak merujuk kepada satu statistik yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah. Iaitu saya memohon untuk mendapatkan statistiknya, itu masih panas lenia. Okey, eksklusif juga ni untuk rancangan bual bicara undang-undang ni, yang mana mengatakan pada slide yang ke-14. Jika boleh ditayangkan pada slide yang ke-14, ini statistik yang saya perolehi daripada Mahkamah Syariah ya. Dia mengatakan bahawa berdasarkan kepada slide yang ke-14 tu, setakat daripada 2010 hingga Jun 2021 hanya melibatkan 55 kes sahaja. 55 kes saja, sama ada di Mahkamah Rendah, Mahkamah Tinggi atau Mahkamah Rayuan, yang melibatkan permohonan pengesahan hibah. Jadi ianya kita lihat masih lagi ada agak sedikit jika dibandingkan dengan kita rakyat Brunei yang masih mempunyai harta yang banyak dan belum ada isu-isu untuk pengagihan harta yang dengan lebih baik. Mungkin masih tertumpu kepada isu faraid atas isu sensitivitinya itu. Tetapi untuk membuka kita out of the box, maka perancangan seperti inilah yang sangat baik. Berdasarkan soalan Tuan Dini tadi, kalau kita melihat bahawa sebaik-baiknya, dalam konsep hibah ini, apabila ianya tidak dicabar di mahkamah, maka ianya boleh sudah sah. Tetapi, walaupun kita membuat lisan dan sebagainya, tetapi sebagai pengamal undang-undang, sayugia saya untuk mencadangkan, sila ambil langkah bijak. Buat secara documentation, jumpa dengan orang yang pakar tentang penyediaan dokumen-dokumen hibah ini, dan apabila ianya dicabar di mahkamah, maka kita dah ready untuk membawa bukti, sama ada documentation oleh hitam putih dan juga melalui saksi-saksi yang kompeten untuk dibawa ke mahkamah untuk membuktikan, ya, hibah ini adalah sah dan wajib dipindahkan seperti mana yang diinginkan oleh pemberi hibah. Baik. Jadi itulah antara kes-kes jua yang terjadi di negara Brunei Darussalam. Walaupun agak sedikit, tetapi memang adalah sesuatu perkara yang amat penting sebenarnya untuk kita ketahui bersama. Jadi ribuan terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Muhammad Effendi bin Junaidi atas perkongsian bagi hari ini. Satu nilai tambah untuk kita bersama. Dan untuk orang awam juga nanti akan dikongsikan lebih lanjut di episod yang lain pula bagi segmen undang-undang ini. Satu sambungan mengenai dengan topik hari ini, hibah harta kasih menyerlah. Nanti ingin kita ketahui bagaimana kasihnya itu menyerlah. Ya, betul. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.